Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu pesanan daripada Saidina Umar Al-Khattab yang masih terngiang-ngiang dalam fikiran saya apabila kita membincangkan mengenai pemimpin. Beliau pernah mengatakan bahawa sesungguhnya pemimpin yang paling bahagia dalam dunia ni adalah pemimpin yang mana seluruh rakyatnya pun hidup bahagia. Manakala pemimpin yang paling celaka dalam dunia ni adalah pemimpin yang mana seluruh rakyatnya hidup dalam keadaan sengsara. Begitulah perumpamaan ini menunjukkan kepada kita bahawa sebenarnya seorang pemimpin yang paling terbaik ialah seorang pemimpin yang mampu untuk menunjukkan, mengenakan gaya kepimpinan untuk memimpin orang yang perlu dipimpin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, pernyataan yang saya kongsikan sebentar tadi menunjukkan kepada kita betapa pentingnya untuk kita faham sebenarnya siapakah pemimpin dan pemimpin yang bagaimanakah yang layak untuk memimpin kita pada masa kini. Pada hari ini, saya Nur Amirah binti Hashim akan berkongsi kepada anda semua mengenai salah satu teori yang boleh diaplikasikan oleh pemimpin pada abad ke-21. Dan teori yang ingin saya kongsikan ialah teori kontingensi. Bagaimanakah teori kontingensi ini dapat diaplikasikan pada pemimpin abad ke-21? Sebenarnya teori kontingensi ini dikenali sebagai Leaders Managerial Adaptation Theory, yang mana bermaksud seorang pemimpin tu dia akan cuba juga untuk mengadaptasi cara kepimpinan, gaya kepimpinan untuk mengurus kepimpinannya dalam konteks yang diperlukan. Pendekatan yang diutarakan oleh teori ini sebenarnya menunjukkan dengan jelas bahawa pemimpin yang menggunakan gaya kepimpinan di kelompok A tidak akan pernah sama dengan pemimpin yang mengenakan gaya kepimpinan di kelompok B. Okey, dalam abad ke-21 ini sebenarnya setiap organisasi semestinya menerima akibat daripada perubahan dunia semasa yang sangat drastik, ataupun apabila berlakunya ataupun timbulnya keperluan yang mendesak seperti bencana alam dan sebagainya. Contohnya, pada awal tahun lepas, penularan wabak COVID-19 yang berlaku di Wuhan, China telah menyebabkan seluruh negara menerima impak yang sama. Jadi, kita nampak dekat sini setiap negara mempunyai pendekatan yang tersendiri untuk menangani penularan wabak COVID-19. Pada masa yang sama, berusaha untuk membantu rakyat mereka meneruskan kelangsungan hidup seperti biasa. Fred Fetler, insan hebat yang membawakan dogma pembuka minda kepada kita, beliau telah melaksanakan kajian pada tahun 1958 untuk melihat keberkesanan seorang pemimpin mengikut ataupun bergantung kepada kesesuaian gaya kepimpinan dan keperluan situasi yang perlu diselesaikan, yang perlu ditangani. Antara konsep yang dibawa dalam teori ini ialah teori kontingensi ini sangat mementingkan bahawa there is no better way to manage an organisation. Malah, seorang pemimpin tu perlu mengenal pasti gaya kepimpinan manakah yang sesuai dan membantu sesebuah organisasi untuk mencapai matlamat yang mereka harapkan. Baiklah, terdapat dua jenis gaya kepimpinan yang dibawa dalam teori ini, iaitu kepimpinan yang berorientasikan tugas dan kepimpinan yang berorientasikan hubungan. Untuk mengenal pasti gaya kepimpinan juga, teori ini mencadangkan kepada kita untuk menggunakan LPC scale, Least Preferred Co-worker Scale, untuk kita mengetahui bagaimana gaya kepimpinan yang sesuai untuk mengendalikan sesuatu situasi. Jadi, bagaimanakah teori ini mampu diaplikasikan oleh pemimpin pada abad ke-21? Dalam sebuah buku yang bertajuk Serve to Lead, 21st Century Leaders Manual Book, yang ditulis oleh James Stroke, telah menyenaraikan beberapa kemahiran kepimpinan yang perlu dipupuk dalam diri seorang pemimpin pada abad ke-21. Antaranya, yang pertama, belajar daripada setiap generasi yang berbeza, kerana setiap generasi mempunyai suara yang berbeza, situasi pengalaman yang dilalui adalah berbeza. Yang kedua ialah belajar daripada budaya yang lain untuk membolehkan seorang pemimpin lebih menghormati, belajar cara untuk berkomunikasi dan cara untuk berkolaborasi dengan orang yang bakal dipimpin. Dan yang ketiga, belajar daripada kesilapan yang telah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang lepas, untuk memastikan pemimpin pada abad ke-21 ini tidak akan mengambil tindakan yang sama seperti mereka. Keempat ialah intipati yang paling penting, iaitu bersikap fleksibel dan belajar untuk menyesuaikan diri dengan lebih cepat, kerana keberkesanan seorang pemimpin ditentukan oleh sejauh mana relevannya tindakan yang diambil, gaya kepimpinan yang dibawa oleh seorang pemimpin dengan perkembangan pesat abad ke-21. Teori kontingensi ini juga diharapkan dapat memberikan celik akal kepada pemimpin pada abad ke-21 untuk sentiasa bersedia dengan uncertainty
ya, ataupun ketidakpastian dalam memberikan yang paling terbaik terhadap orang yang bakal dipimpin. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum.